Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita berjumpa lagi kali ini. Pada hari ini saya akan masuk tajuk baru, iaitu tajuk sudut dan tangen bagi bulatan. Sudut dan tangen bagi bulatan. Cuma pada hari ini saya akan terangkan ciri-ciri sudut dalam bulatan. Kalau awak masih ingat lagi masa awak belajar tingkatan 2, awak dah pernah belajar bulatan kan? Okey, bulatan yang mana ini adalah pusat bulatan. Kalau kita tarik daripada pusat sampai ke sini, ini dinamakan jejari. Dan kalau jejari satu garis lurus melintasi pusat ni, ini kita panggil dia sebagai diameter. Dan seterusnya apa lagi yang awak belajar? Okey, kalau tak kena pusat, ini kita panggil dia sebagai perentas. Okey, yang saya lorek ni, ini adalah tembereng. Seterusnya, okey, dibagi satu jejari. Okey, ini kita panggil dia sebagai sektor minor. Ini pula adalah satu lengkuk. Sebahagian daripada lilitan bulatan itu adalah lengkuk minor. Itu yang awak belajar masa tingkatan 2. Untuk tingkatan 3, awak akan belajar sudut. Maksudnya ada sudut di dalam bulatan. Kalau masa awak belajar tingkatan 2, satu segitiga berjumlah 180 darjah. Mungkin dalam satu bulatan ada satu segitiga. Jadi sekarang kita nak belajar sudut-sudut yang kat dalam ni. Sudut-sudut yang berada di dalam bulatan. Untuk pengetahuan awak, ada berapa jenis sudut dalam bulatan? Ada 1, A, B, C, D. Okey, dah ada D je. Maksudnya ada 4 jenis yang perlu awak tahu. Jadi, tanpa melengahkan masa, jom kita mulakan. Yang pertama, kalau awak tengok ayat saya, apabila kaki sama, nilai kepala mesti sama. Ini saya nak bagi awak senang ingat lah. Apa benda ni? Apabila kaki sama, nilai kepala mesti sama. Maksudnya macam ni. Ini adalah satu bulatan. Okey, ini adalah satu bulatan. Yang mana tiba-tiba dalam bulatan ni ada yang macam awak tengok ni, apa ni? Ada garis-garis macam ni lah kan? Okey. Saya akan terangkan apa benda kaki, apa benda kepala. Sekarang, cuba awak bayangkan kalau kita lukis orang lidi lah kan. Kita lukis orang lidi. Ini orang lidi saja. Saya suka lukis macam ni. Tak cantik kan? Tak apalah. Jadi, ini adalah kaki. Ini adalah kaki. Ini adalah kepala awak. Dan awak sedang baring di atas katil. Okey, awak sedang baring di atas katil. Contohlah, awak tidur dekat atas katil tu, awak tak duduk diam. Sekejap kepala awak kat sini lah. Sekejap kaki dekat sini. Sekejap kaki kat sini. Kepala awak mesti sama kan? Adakah dah berubah bertukar menjadi adik awak? Tak kan? Masih orang yang sama. Jadi saya nak aplikasikan benda ni. Saya nak bagi tahu apabila kaki tu sama, nilai kepala pun mesti sama. Jom kita tengok apa benda ni. Baiklah. Saya bagi kat sini, awak tengok kat sini. Okey, sini saya nak label dia sebagai P. Ini sebagai Q, R, S, T. Baiklah, apa benda? Ni, saya cuba lukis dululah, senang sikit. Nampak macam orang tak tadi? Nampak kan? Yang macam orang saya tadi. Macam mana? Ni kan? Lebih kurang lah tu. So, sekarang, kalau ini orang lidi saya, ini kaki kan? So, sekarang, mana kaki yang dalam bulatan ni? Kaki yang dalam bulatan ni. Sinilah kaki dia. Inilah kaki dia. Jadi, mana kepala? Kepalanya di sini. Kepala ni maksudnya adalah sudut ya. Ini sudut. So, ini adalah sudut. Sekarang ni,
Kita patah balik pada gambar rajah yang di tepi ni. Untuk gambar rajah di sebelah ni. Okey, saya nak padam dulu yang kat tepi ni. Mana kaki awak? Okey, saya andaikan ini adalah kaki saya. Okey, ini adalah kaki saya. Yang mana kepala saya? Kepala saya di sini. Okey. Pergi sini. Ni, ini kaki saya. Ni kepala kan? Ini kepala saya. Boleh tak mana lagi boleh jadi kepala saya? Boleh. Ni daripada P, dia pergi S. Okey, dia turun ke Q. Masih menggunakan kaki yang sama. Cuma kepala berubah pergi letak kat sini. Sama juga dengan sini. P pergi ke R. R pun pergi ke Q. Masih menggunakan kaki yang sama. Cuma kepala dah pergi lentuk dekat sana pula. Okey. Dia kata apabila kaki sama, nilai kepala mesti sama. Jadi kaki kita sekarang ni adalah PQ. Manakala kepala, ingat ya, kepala ni adalah sudut. Ada 3 tadi kan? Okey, apa benda? Sudut P R Q. Yang mana P ni adalah kaki, Q pun adalah kaki. R ni apa? R ni ni sudut dekat sini. Seterusnya sudut P S T. Yang mana sudutnya berada di sini. Seterusnya sudut P T Q. Okey, minta maaf saya silap. Bukan PST ya. P S Q. Okey, yang P ni pula sudutnya di sini. Apa maksudnya sama? Maksudnya sama kat sini. Kalau kat sini 35 darjah, sini pun mesti 35 darjah. Kepala ni pun mesti 35 darjah. Itu maksudnya. Jom kita tengok contoh soalan. Contoh, cari nilai X di bawah. Okey, saya harap awak nampak ya. Soalan berada di atas ni. Cari nilai X di bawah. Sekarang kita tengok. First, cari dulu kaki. Mana kaki? Okey, ini kaki. Ini kaki. Mana kepala? Kepala kat mana? Kalau sini kaki. Okey, saya tukar kalau lain. Tak nampak. Kalau sini kaki. Tengok ni. Kita naik. Oh, ini rupanya kepala. Okey, ada satu kepala. Cuba kita tengok. Ada lagi tak kepala lain? Oh, ada. Sini pun kepala dia. Konsep dia kalau guna kaki yang sama, nilai kepala mesti sama. So, kalau kepala kat sini 40, sini akan jadi apa? 40 juga jadi X sama dengan 40. Cikgu, tak ada jalan kerja ke? Memang tak ada jalan kerja. Memang tak ada jalan kerja. Memang kalau ada jawapan terus kat situ, terus tulis jawapan. Okey, boleh? Sekarang, kita tengok nombor 2. Okey, kalau awak tengok tadi, kaki kat bawah, kepala dekat atas kan? Sekarang ni kita tengok. Okey, X kat bawah. 35 pun kat bawah, yang mana kalau sudut ini kepala lah. Ini kepala. Kalau sini kepala, mana kaki? Bila sudut berada di bawah, jadi kita tahu ini adalah kepala. Okey. Terus tulis. Okey, kalau ni kepala, ni pun kepala, mana kakinya? Mana kakinya? Jadi sekarang ni kita tengok garisan ni yang menjadikan sudut di sini. Okey, ada 2. Jadi ini adalah kaki. Ini adalah kaki. Kaki boleh berada di mana-mana, kepala pun boleh berada di mana-mana. Jadi sekarang kalau kaki berada di atas, kepala kat bawah. Okey. Masih menggunakan kaki yang sama. Adakah 35 menggunakan kaki yang sama? Ya, menggunakan kaki yang sama. Jadi kita terus tahu X sama dengan 35 darjah. Boleh? Faham? Seterusnya kita tengok jenis yang kedua. Nilai lengkok sama juga dengan nilai sudut pun mesti sama. Okey, mana lengkok? Ni lengkok. Ni lengkok ya. Ini lengkok. Kenapa kita ambil lengkok ni? Sebab daripada lengkok ni, ini kaki kan?
Ini kaki kan? Mana kepala? Ni kepala. Kita bercerita pasal sudut sekarang. Okey. Lengkok ni antara kaki ini dengan kaki ini menghasilkan kepala yang kat bawah pula. Dia kata kalau lengkok sama, nilai sudut pun mesti sama. Maksudnya kalau kat sini 50 darjah, kat sini pun 50 darjah. Mana kita tahu sama? Dia dah tunjuk ada 2 calik ni. Bila 2 calik ni biasanya samalah. Sama. Seterusnya kita tengok yang kedua. Ini namanya apa? Pusat bulatan. Ini namanya apa? Jejari. Ini namanya apa? Jejari. 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 Ingat lagi tak sudut yang berada pada pusat bulatan? Satu bulatan. Okey, sorry. Apa jadi ni? Okey, saya padam kejap. Okey. Satu bulatan, ada pusat bulatan dekat sini. So, satu bulatan penuh mesti 360 darjah. Jadi sekarang ni mana kepala? Ni bukan kepala. Sudut dekat sini. Sudut dekat sini. Bila lengkok sama, nilai sudut pun mesti sama. Macam mana kita tahu sama? Sebab ada 2 calik dekat sini. Kalau kat sini 80 darjah, kat sini pun akan jadi 80 darjah juga. Kita tengok contoh. Cari nilai X di bawah. Nombor 1. Okey, awak tengok dia bagi nilai lengkok di sini. Okey, nilai lengkok di sini adalah 5 cm. Yang mana sudut yang mencakupi bila lengkok 5 cm adalah 20 darjah. Dan dia kata sini pun sama sebab ada 2 calik ni. Sini 2 calik, sini 2 calik. Jadi sini pun 5 cm juga. Sini pun 5 cm juga. So kat sini X akan jadi 22 darjah juga. So X sama dengan 20 darjah. Yang kedua. Okey, dia beri lengkok sini pula. Lengkok sini 1 cm. 1 cm bersamaan dengan 10 darjah. Tapi tiba-tiba dekat sini, okey, lengkok dia besar dan dia bagi nilai dia adalah 3 cm. Sekarang awak tengok, nilai lengkok ni 3 kali ganda daripada yang dekat sini. Okey, bila 3 kali ganda, kita tahu sudut yang kat dalam ni pun mesti 3 kali ganda juga. 1 cm bersama 10 darjah, jadi 10 darjah darab dengan 3 kali ganda, awak akan dapat 30 darjah. Jadi X sama dengan 30 darjah. Baiklah, kita tengok nombor 3 pula. Okey, ini sudut pada pusat bulatan. Diberi, kita tengok, adakah nilai lengkok dia sama? Ya, sama. Sebab ada 2 calik. Jadi kita tahu sini adalah 4 cm. Bila lengkok 4 cm bersamaan dengan 30 darjah, 4 cm bersamaan dengan X. Jadi X sama dengan 30 darjah. Senang kan? Kita tengok yang seterusnya. Jenis yang ketiga iaitu pinggang 2 kali kepala. Okey, pinggang 2 kali kepala. Tadi ada kepala, ada kaki, tiba-tiba ada pinggang pula kan. Okey. Sekarang awak tengok soalan ni, mana kaki? Ingat ya, kepala tu mesti sudut. Kepala mesti sudut. Okey. Kepala mesti sudut. Mana kaki? Kaki dia berada di sini. Ini adalah kaki. Kaki. So, mana kepala awak? Kepala berada di sini. Okey, pinggang. Mana pinggang? Ingat ya, pinggang, untuk mendapatkan pinggang adalah 2 kali kepala. Pinggang mesti guna kaki yang sama. Yang mana pinggang ni juga adalah nilai sudut. Tapi sudut pada mana? Sudut pada pusat bulatan. Baiklah. Dia kata sudut pada pusat bulatan kan, dan mesti menggunakan kaki yang sama. Jadi sekarang ini kaki kita. Ini kaki kita, ini pusat bulatan. Sila tarik. Sila tarik. Jadi sekarang mana pinggangnya? Ini pinggang. Sudut pada pusat bulatan itu pinggang. Jadi
ini adalah kepala. Ni, yang ini pula adalah nilai pinggang. Apa maksud pinggang sama dengan 2 kali kepala? Apa maksudnya? Maksudnya di sini ialah maksudnya adalah okey, kalau kat sini 80 darjah. Kat sini kan jadi apa? Pinggang sama dengan 2 kali kepala. Kalau pinggang 80 darjah sama dengan 2 darab berapa dapat 80? Ya, 2 darab 40 darjah. Jadi kepala kat sini adalah 40 darjah. Kepala sebahagian daripada pinggang, separuh daripada pinggang. Tapi pinggang 2 kali ganda daripada kepala. Boleh? Contohlah kalau kita bagi kepala kat sini. Okey, saya nak kepala kat sini 35 darjah. Agak-agak pinggang berapa? 35 darab 2. Awak dapat berapa? 70 darjah. Itu maksudnya. Kita tengok soalan. Contoh, cari nilai X di bawah. Okey. Saya tukar colour sikit. Ini nama dia apa? Ini nama dia apa? Kaki. Kaki. Mana kepala? Kat atas sana. Okey. Ini adalah kepala. Ada pinggang tak? Ya, ada ni pinggang ni kat sini. Okey, itu adalah pinggang. Pinggang sama dengan 2 kali kepala. Okey, pinggang kita apa? Pinggang kita adalah X. 2 darab kepala kita berapa tadi? 40. Jadi, X sama dengan 80 darjah. Baiklah, seterusnya soalan nombor 2. Sekarang kita tengok mana kaki. Kaki dekat atas sekarang ni. Jadi ini adalah kaki, ini adalah kaki. Jadi mana kepala? Yang paling hujung sekali. Jadi ini adalah kepala. Pinggang ada tak? Ada pinggang. Pinggang kat sini. Jadi saya bagi tahu apa? Pinggang sama dengan 2 kali kepala. Sekarang dia bagi pinggang awak berapa? Pinggang adalah 85 darjah. Sama dengan 2 darab dengan X. Yang mana X ni pinggang. Okey, nak dapatkan kepala macam mana? Dia separuh daripada pinggang. Jadi 85 bahagi 2. Jadi awak dapat X sama dengan 42.5 darjah. Okey, boleh? Okey, bagus. Sekarang kita tengok jenis yang terakhir. Setetang dengan diameter ialah sudut 90 darjah. Setentang dengan diameter ialah sudut 90 darjah. Mana diameter? Diameter adalah 2 kali jari itu 1 garis lurus yang menyentuh pusat bulatan. Dan seperti awak tengok, bila ini adalah diameter, okey. Bila ini adalah diameter, kalau tengok kat sini, dia membentuk satu segi 3 kat dalam ni. Dia menyambungkan. Okey. Bila sini adalah diameter, dia kata setentang dengan diameter adalah sudut 90 darjah. Jadi kat sinilah sudut 90 darjah. Ini yang awak nak kena tahu. Dia bagilah macam mana sekalipun. Sekejap saya padam. Nak bagi awak faham. Okey, ini sudut 90 darjah kan. Contohlah dia bagi macam ni. Masih menggunakan diameter yang sama. Cuma saya tukar jadi macam ni. Masih jadi segitiga kan. Ini adalah diameter. Jadi kat sinilah sudut 90 darjah. Dia buat lagi macam ni. Inilah sudut 90 darjah. Dia buatlah macam mana pun, setentang dengan diameter itu adalah sudut 90 darjah. Okey, boleh faham? Kita tengok contoh. Cari nilai X di bawah. Okey, sekarang ni kita nampak ada satu garis lurus yang menyentuh satu titik di pusat bulatan yang mana ini adalah diameter.
Ini adalah diameter. Kalau awak bandingkan dengan yang kat sini, ada satu segitiga je kan? Tapi kat sini ada dua segitiga yang awak nampak. Bila awak nampak dua segitiga kat sini, okey, tak ada kat sini. Sekejap. Saya nak cari colour putih kalau ada. Okey, done. Okey. Ni. Saya nak hilang kat tengah-tengah ni sebenarnya. Okey, kalau saya hilangkan garis yang kat tengah tu, awak dapat agak tak dekat mana sudut 90 darjah berada? Ya, sudut 90 darjah berada di sinilah sebenarnya. Dekat sini. Maksudnya, X berada di mana? Saya sambung balik tulisan. X hanya di sini sahaja. Jadi, X tambah dengan nilai yang kosong kat tepi ni, menghasilkan 90 darjah. Jadi sekarang ni kita nak tahu apakah nilai yang berada di tempat kosong ni. Seperti awak tengok, ini adalah diameter kan? Ini nama dia apa? Jejari. Ini nama dia apa? Jejari. Jejari nilai dia mesti sama kan? Ya, mesti sama. Jadi dia membentuk apa sekarang? Ini adalah segitiga sama kaki sebab dia mempunyai jejari yang sama, nilai yang sama. So kalau saya lukis balik dekat luar, sama kaki kan? Ini adalah 50 darjah. Satu segitiga berapa darjah? 180. Kaki nilai dia mesti sama. 180 tolak 50 darjah, awak akan dapat 130 darjah. 130 darjah ni mewakili dua kaki. Kalau saya nak satu kaki macam mana? 130 bahagi dengan 2. Jadi awak akan dapat 65 darjah. Jadi kita tahu satu kaki bernilai 65 darjah. Sini pun 65 darjah. Maksudnya sini 65, kat sini pun 65. Jadi sekarang kita dah tahu nilai tempat kosong tu adalah X tambah 65 bersamaan dengan 90 darjah. Jadi X sama dengan 90 tolak dengan 65. Jadi X sama dengan 25 darjah. Jadi saya harap awak faham apa yang saya terangkan kepada awak. Jadi kalau ada terjumpa soalan tentang sudut dalam bulatan, saya harap awak dapat menjawab dengan baik. Boleh tengok balik yang daripada yang saya terangkan daripada awal sampailah habis. Ingat ya, ciri-ciri ataupun sudut dalam bulatan ada 4 jenis. Yang mana kita tengok balik. Yang A tadi apa? Kalau kaki dia sama, nilai kepala pun mesti sama. Yang mana kepala tu adalah nilai sudut. Okey. Yang B pula, nilai lengkok sama dan nilai sudut pun mesti sama. Seterusnya, pinggang 2 kali kepala. Nilai pinggang mesti 2 kali ganda daripada nilai kepala. Last, setentang dengan diameter adalah sudut 90 darjah. Jadi saya rasa setakat ini sahaja yang dapat saya kongsikan pada hari ini. Jadi kita akan berjumpa lagi lain kali untuk belajar tentang sisi 4 kitaran. Jadi sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.